Okay, sebenarnya saya ada beberapa kisah lah di tempat kerja lah. Di salah sebuah airport lah. Sebab saya Oh. bekerja di airport. Airport So, Singapura ke airport di Malaysia ni? yang pengalaman ni airport di Malaysia lah. Okey, alright. Okay, sewaktu saya kerja di Kuala Lumpur lah. Hmm. Okay, kisah dia macam boleh saya cerita Boleh, teruskan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, macam ni cerita dia. Sebab ni pengalaman ni betul-betul jadi kat saya. Okay, satu malam saya dapat 3 kejadian di dalam satu pesawat lah. Kita masa tu saya kerja shift malam. Kisah dia, so kita orang bahagian engineering. So kalau waktu malam shift kita akan tunggu sampai pesawat tu akan sampai untuk yang terakhir lah daripada sesuatu tempat lah. So lepas tu kita akan buat check up lah untuk dipanggil night stop lah. So kebetulan nasib saya tak berapa baik malam tu. Dalam pukul kapal tu sepatutnya sampai awal pukul 10 malam. Tapi disebabkan kapal tu dia ada ambil jenazah. Jenazah? Dia jenazah dari sandakan. Ui. Okay, so kapal tu dia reschedule dia sampai pukul 1.20 pagi lah seingat saya. So lepas kapal sampai 1.20 pagi, saya arrive kapal tu semua. So saya tunggu passenger semua turun, offloading barang apa semua. So saya balik office dulu untuk ambil dokumen. Dalam pukul 2 lebih, 2:30 macam tu, baru saya pergi kapal. Okay, kebetulan waktu tu saya seorang je. So saya buatlah check up untuk kapal tu lah, untuk the next day punya morning departure lah. So kita akan check dalam kabin dia. So pada malam tu saya dah check bahagian kokpit semua okey, semua report semua okey. Saya pergi bahagian kabin. So kita kena check, sebab kapal ni kita kena check every single seat tu, bawah dia tu mesti ada life vest. Takut ada passenger yang ambil life vest, curi ke apa ke, hilang ataupun jatuh. So itu pengalaman saya yang kes yang pertama saya jadi tu. Kapal tu bila saya tunduk ke bawah, saya tengok bawah, saya nampak kaki budak tengah bermain. Kaki budak tengah duduk tapi tak sampai dekat lantai, menggelinting kaki dia macam berayun tu. Berayun. Ui. Saya cakap ada, ya Allah, tak apalah. Saya buat tak tahu je lah. Saya cek di bahagian depan dengan tengah saja. Saya tak pergi bahagian belakang lah. Sebab saya dah rasa macam ada benda yang tak kena dekat kapal ni. Lepas tu saya cek yang bahagian ketiga pula, bahagian sebelah pula, alhamdulillah tak ada apa. Okay, lepas tu saya cek bahagian galley depan dan saya pergi ke bahagian galley belakang. Sampai je saya bahagian galley belakang tu, tiba-tiba lampu di dalam kabin padam daripada depan sampai ke belakang. Uish. Satu persatu. Saya cakap, dia nak main apa pula ni? Saya cakap ada, ya Allah ya Tuhanku, aku nak cari rezeki, mudahkan urusanku ya Allah. So saya jalan slow-slow pakai torchlight saya. Saya terus turun bawah. Saya tutup pintu kapal, saya terus balik office. Saya nak relax dulu lah, saya kata, sebab saya ada yang barang-barang saya masih ada lagi dalam kokpit kapal. Saya punya dokumen semua. Saya cakap tak apa, saya balik office dulu. Saya minum air segelas semua. Dalam pukul 2 lebih, sebab pagi nak departure, so saya kena siapkan paperwork. So pukul 3 ke pukul 4 pagi lah, saya pergi balik. Saya malas nak power up kapal. Saya just buka pintu. So bila saya buka pintu, saya masuk ke kokpit, saya pakai torchlight saya je. Saya masuk kokpit, saya ambil saya punya barang. Bila saya keluar tu, saya ni gatal pula tangan saya. Saya pergi suluh di dalam kabin tu. Dekat kursi tu bila kita suluh gelap, dia akan nampak rata kan, kepala seat saja. Tiba-tiba ada satu bonjol kepala yang pecah sebelah. Kepala, kita nampak kalau kita tunjuk, kalau kita suluh ke kerusi kan dia sama rata. Tapi ada satu kerusi bahagian tengah, ada bonjol kepala sebelah kosong. Allahu Akbar. Saya cakap saya dah tak boleh bergerak dah masa tu. Saya cakap lillahi ta'ala, kaki saya kebas, saya tak rasa kaki, tangan saya menggigil. Saya cakap dia macam mana saya nak buat ni. Tapi kebetulan syukur alhamdulillah, pintu kokpit tu dengan pintu main entrance tu dekat lah. So saya kuatkan kaki saya juga, saya keluar, saya turun bawah, saya tak tutup pintu kapal, saya start traktor saya tak boleh start. Allahu Akbar. Tak boleh start, saya just balik jalan kaki slow-slow, balik office. Lepas tu saya siapkan paperwork semua. Saya bagi tahu dengan bos saya, pintu kapal saya tak tutup, aerobridge jangan tarik. So lepas tu dia tanya saya kenapa? Saya cakap tak ada apa, ada masalah sikit kapal tu. So itulah kisah dia. Lepas tu besok tu saya rasa macam badan tak sedap lah, saya jadi demam lah 1 hari, 2 hari macam tu lah. So saya tak tahu sebab apa tiba-tiba malam tu tiga kejadian tu jadi dekat saya lah.
Dan bay kapal tu pun parking dekat bay yang memang kita orang sebagai airport staff kita tahulah satu bay tu akan memang ada bay yang sangat keras dekat situ. Di base tu. Lepas pada tu saya bagi tahu kawan-kawan kalau nak pergi kapal dekat base tu make sure ada 2 orang atau 3 orang untuk safe. Itu kisah saya yang pertama lah. Kejap. Adakah yang budak tu ada hubung kait dengan jenazah tadi tu? Wallahualam bang, saya tak pasti tapi saya tak tahu kenapa ada budak. Tapi yang kisah budak ni saya tak tahulah. Tapi kebanyakan orang report kadang-kadang kapal bila dia dah masuk semua passenger, kita akan kira passenger tau. So kadang-kadang cabin crew, contoh passenger ada 180, kadang-kadang cabin crew kira mesti ada 181. Ada kejadian tu kapal sampai delay dan captain decide take off. Tapi memang kebanyakan kali memang kalau kita staff airline kadang-kadang kita tahu benda-benda ni semua. Macam dia ada kadang-kadang ada 1 ada 2. Dan kisah budak ni di airport ni banyak kali dah jadi. Masa banyak orang report juga. So kita tak tahu siapa lah. Okey, jarang-jarang semua pendengar pada malam ni kisah seram yang berlaku dekat airport jarang-jarang sangat ni. Airport banyak cerita lah. Okey, yang kedua ni ada berkaitan dengan airport ataupun tidak? Airport ni yang kedua ni amat tragis lah. Agak tragis sebab masa tu kita orang duduk kita orang kerja shift malam jugalah. Selalunya berlaku banyak malam shift lah. Siang kurang sikit. So malam tu kita ada tukar satu barang lah di bahagian belly fairing kapal lah, di bawah kapal lah. So kita tengah buat pertukaran untuk ada satu komponen aircon. Tengah-tengah kita buat kerja tu asyik dengar orang berlari tau di dalam kabin. Ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. So kita tak boleh nak fokus kerja. Sangat kuat bang. Kalau kita biasa duduk bawah, kalau kita buat kerja, kalau passenger jalan pun dia tak akan sekuat tu. Ini macam orang berhentak tau. Macam orang budak-budak ke orang tua berhenjut. Macam dia melompat dari satu tempat ke satu tempat. Sangat-sangat kuat. Lepas tu saya cakap dengan kawan saya. Yang kawan saya ni seorang ni dia macam baran sikit lah. Dia cakap dengan saya 2 kali dah, dia kata aku sepak juga budak yang atas. Dia ingat budak-budak buat main. Saya cakap dengan dia tak ada orang kat atas. Kita je kat bawah ni. Kapal dah gelap. Dia cakap siapa yang ada kat atas tu? Aku tak kira lah, memekat. Biasalah bujang. Maksudnya kita bujang-bujang ni belum kahwin lagi, budak-budak lagi. So kita buat lagi, bunyi lagi sekali. Lepas tu kali ketiga dia bunyi yang sangat-sangat kuat lah, sampai kapal tu berhenjut bang. Kapal tu berhenjut? Betul, kita tengah berdiri buat kapal tu, kita rasa kapal tu berhenjut ke atas kepala kita. Allahu Akbar. So kita orang turut, kita campak tuling semua, kita naik atas. Dia dengan tak semena-mena tiba-tiba je dia menjerit. Cakap ada, hoi, dia kata. Aku cakap aku tengah nak buat kerja, kau bising-bising. Kalau aku sepak kau orang, sia-sia je kat sini. Lepas tu bunyi flushing toilet dekat belakang. Bunyi flushing toilet. Sebab toilet kapal ni dia kena tekan baru dia keluar kan. Dia bukan tarik, dia flushing kan. Bunyi. Kapal power off. Macam mana boleh flushing? Sebab flushing ni kena ada electrical, kena ada power. Tiba-tiba flushing. Flushing, kita pergi dekat toilet. Nak buka pintu tak boleh. Macam ada lock. Lepas tu flushing sebelah lagi toilet. Kalau siapa naik kapal kita tahu kan ada 2 toilet kiri dan kanan left right. Lepas tu bunyi yang sebelah kanan pula. Lepas tu member saya pandang saya pandang member saya. Lepas tu ada seorang lagi kat depan, dia kata, "Weh, jom keluar. Lain macam lah ni." Lepas tu member saya ni, sebab kita engineering kita tahu lah, kita boleh buka manual toilet tu untuk kalau orang lock, kalau ada jadi apa-apa dekat orang, kita boleh buka manual toilet. So bila kita buka je toilet tu, kita rasa macam ada angin tau keluar. Macam terasa angin, macam kita rasa macam ada orang tiup. Tapi sebab member saya kat depan, saya dekat bahagian belakang. So dia kena tepat kat muka dia, dia kejung bang. Dia kejung terus, dia terus keras kat situ dengan mata terbeliak. Allahu Akbar, subhanallah, meremang. Saya tepuk dia, nama dia Syarul. Saya terpanggil, Syarul. Saya tepuk dia, saya tepuk dahi dia, tepuk dada dia. Lepas tu tak bergerak-gerak, saya sebut Allahu Akbar kuat-kuat kat telinga dia, baru dia tersedar, dia menangis, saya bawa dia turun. Dia satu rumah dengan saya. Kita orang balik pagi tu, saya terus bawa dia pergi balik rumah. Sebab dia dah macam tak boleh, dia dah shaking apa semua, balik rumah. Besok tu, saya tak tahulah orang percaya tak pasal tentang muntah hijau ni. Sebab dia depan mata saya bang, benda ni berlaku. Dulu saya tak percaya orang muntah hijau. Tapi betul-betul terjadi dekat kawan saya, muntah hijau. Allahu Akbar. Dia muntah depan saya 2 kali. Muntah hijau. Di rumah sekali, di airport sekali.
Lepas tu dia demam sampai berapa minggu 2 minggu dia demam ke 3 minggu dia demam elok. Sampailah kesudahnya, alhamdulillah dia dah sedar, dia dah okey, dia dah apa semua, dia dah start kerja balik, semua okey balik lah. Itulah kisah dia. Jadi benda tu yang bagi penampar dekat dia tu. Agaknya itulah tu saya kata kat dia, kau mulut cabul sangat, kau keras sangat mulut kau, kena makhluk halus ni kita kena tak boleh nak mencabar sangat dekat dia. Allahu akbar. Sebab banyak jadi dah dekat airport ni, bukan 1-2 orang kena, ramai dah kena, semua kena cool down sikit, buat tak tahu je kata. Okey. Ni Haris, saya minta maaf Khairul. Sorry. Pui. Khairul. Sebenarnya memang kita jarang, saya sendiri pun jarang dengar kaitan kejadian-kejadian dekat airport ni. Okey, jadi saya ada satu soalan. Dok kira lah kalau soalan ni orang kata tak ada pengalaman pun tak ada masalah. Pernah dengar tak kalau pilot masa dia tengah terbang tu, bukan dia lah yang terbang, maksudnya kapal terbang tu, bila berada di atas udara ni, pernah tak berlaku gangguan dekat atas ni? Gangguan tu saya tak ada, sebab saya selalu kat flying dengan kapal. Kita selalu ikut kapal. Macam satu company, kalau abang tahulah, company merah. Dia certain tempat dia tak ada engineer untuk sign dekat satu station. So selalunya kita akan pergi sebagai flying engineer lah. So selalunya kita akan duduk dekat cockpit apa semua. Sepanjang pengalaman saya terbang dengan captain apa semua, tak ada. Tapi ada satu je lah, tapi itu pun saya tak sure apa benda tu, dan kita orang pun tak pasti apa itu, sama ada benda tu betul-betul makhluk ataupun benda yang kita tak boleh nak bagi tahu apa benda tu sebenarnya. Sebab kita waktu tu kita nak descend dalam 2000 kaki. Sebelum kita turunkan gear down, kita nampak ada satu susur, macam mana saya nak kata, kalau kita baling kain yang daripada atas ke bawah, kita letak batu sedikit depan dia, kain tu akan laju turun ke bawah. Tahu. Okay, so kapal tu dalam keadaan descend dan benda tu ada di sebelah kanan pilot, menurun juga, tapi sangat-sangat laju. Allahu akbar. Tapi sangat-sangat laju. Kalau nak kata dekat 40,000 kaki atau 39,000 kaki, 35,000 kaki, kita tak nak nampak lah, sebab memang totally gelap ataupun awan lah. So tapi kalau yang di bahagian 2,000 kaki tu, kita dah dekat sangat dengan touchdown lah. So memang nampak benda tu sangat laju dan kapal pun waktu tu tiba-tiba dia bunyi terrain dengan glass slope. So maknanya terrain dengan glass slope ni selalunya di hadapan kita, macam ada gunung ataupun ada benda-benda kapal depan kita apa tak. Tapi ini di sebelah kanan. So sebelah kanan selalunya takkan ada kena-kena dengan kita. So tiba-tiba kapal pun bunyi glass slope terrain. Dan kapten pun panik nak kena tarik apa, tapi masing-masing tiga mata, tiga kepala toleh ke kanan, dengan nampak memang jelas benda tu turun laju dekat airport. Allahu akbar. Turun sama-sama dengan kita, tapi kita kat belakang lah, sebab dia lagi sangat laju lah. Itu pengalaman lah. Itu sekali lah. Itu pun sekali je lah saya dapat lah. Itu pun sepanjang dengan borak-borak dengan kapten pun, so far dia orang pun tak ada mention bab benda ni lah. Tapi selalunya di airport banyak kali lah dengan macam-macam lah.